menyatakan kelebihan surah Al-Mulk ini. Hadis yang ketiga untuk saya kongsikan. Saya tak sebut satu-satu tu hadis tuan-tuan ni, saya sebut secara verbal sahaja, secara lisan. Kerana itu sebagai lebih pada huraian pada yang saya sebut tadi. Baik, hadis yang ketiga, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi kebiasaannya untuk tidak tidur selagi tak membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk dan juga Alif Lam Mim Sajadah. Jadi Nabi takkan tidur melainkan setelah membaca dua surah ini. Surah apa? Surah Sajadah, Alif Lam Tanzil. Jadi kita akan baca esok pagi, dan juga surah Tabarakalladzi biyadihil mulk ini. Surah Al-Mulk. Daripada Sayyidina Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra Alif Lam Tanzil wa Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nabi tidak tidur hinggalah beliau baginda membaca surah Alif Lam Tanzil, surah Sajadah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi tuan-tuan, bila kita dah dapat baca dan kita tahu berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan kelebihan surah ini, jadi cubalah kita amalkan. Sebagai apa tuan-tuan? Sebagai menjadi pendorong, motivasi, perangsang kepada kita. Apa yang kita sebut daripada bentuk hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW tak tidur melainkan terlebih dahulu membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Baiklah, panjang sangat tuan-tuan. Kita baca apa sekian-sekian-sekian, tak dapat surah Sajadah tu, bacalah juga surah Al-Mulk. Ikutlah, jangan sampai kita tak baca langsung. Jadi tuan-tuan, apa yang boleh kita relatekan, kita kaitkan? Tuan-tuan, kalau kita baca surah Al-Mulk ini, kita akan jumpa apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan tengok ayat kedua ya, saya baca allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuan-tuan, dialah yang menciptakan mati dan juga hidup untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, uji kamu. Siapa antara kamu yang lebih baik amalannya? Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi tuan-tuan, cuba kita relatekan. Yang disebut baginda Nabi ini takkan tidur melainkan membaca surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan, bila kita tidur ini, ibarat kita macam mati sekejap. Bila kita tidur ni, ibarat macam kita mati sekejap, mati sebentar. Bila kita bangun, macam kita hidup balik. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi khalaqal mauta wal hayata. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau beramallah dengan apa yang dibuat Nabi. Kita ni kadang-kadang kita tidur tu tidur semedang lah, tidur saja. Tapi kita kena sedar Allah menciptakan mati dan hidup ini sebagai pengajaran pada kita. Kita tidur ni tuan-tuan, ada tak orang tidur lepas-lepas tu tak jangan bangkit-bangkit? Ada. Ya, Allah ambil nyawa dia tengah dia tidur. Tapi alangkah bahagianya kita tidur, sebelum tu kita baca dulu surah ini. Surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, ataupun kita baca doa, kita pepehkan tempat tidur kita tu, cara yang dibuat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ni kita nak tidur nanti malam karang, kita belum lagi kita nak tidur, kita baca ayat ni, kemudian kita baca doa. Apa kita baca? Bismikallahumma ahya wa amut, ataupun bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah, dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan juga aku mati. Jadi kita serahkan pemeliharaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkit yang tidur tuan-tuan, bangkit pada tidur pula, kita baca doa pula lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuan-tuan, sedar ataupun kita tak sedar, Allah ciptakan hidup dan juga mati, dan kita ni seolah tiap-tiap hari kita dah rasakan benda itu. Dengan cara macam mana? Bila kita tidur, kita bangkit,
Kita sedar tak yang kita tidur tu ibarat kita mati sebentar? Sebab apa ibarat mati sebentar, tuan-tuan? Sebab tengah kita tidur ni macam kita, jasad kita tu dah mati. Tak sedar, tak tahu apa yang berlaku keliling. Itu yang orang sebut tidur mati. Tapi tak mati lagi. Tidur mati. Langsung tak sedar. Tapi bukan semata-mata itu sebenarnya, tuan-tuan. Kita nak tahu, lepas kita bangkit balik, kita ucapkan lafaz syukur, lafaz alhamdulillah. Sebab Allah bagi peluang lagi untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita bangkit, kita sebut apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu untuk ajar apa dalam surah Al-Mulk ni, tuan-tuan? Ni sebelum kita nak habis ni. Nak ajar apa, tuan-tuan? Lepas kita hidup ni, Allah ciptakan hidup. Allazi khalaqal mauta. Ini saya sedar tak sedar, saya relatekan yang ayat 1, ayat 2 juga, tuan-tuan ya. Allah ciptakan hidup. Kemudian Allah ciptakan kematian. Kemudian Allah bangkitkan balik kita untuk diberikan ganjaran ataupun balasan. Mai kita bangkit tidur ni macam kita seumpama dah mati. Kita pula ucap syukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Hai, kita mati ke malam tadi? Tak. Tapi macam mati. Wa ilaihin nusyur. Tuan-tuan, apa kait saya sebut? Doa kita baca tu pagi tadi, wa ilaihin nusyur. Cuba tuan-tuan selak jap surah Al-Mulk ayat 15. Ni dah halang-halang ni, cuba selak jap ayat 15. Muka surat 563. Saya baca, tuan-tuan ya. Wallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Kita dah kerja, dah apa, kemudian kita letih, kita ngantuk, kita tidur. Lepas tu kita tidur, kita sebut bangkit balik, alhamdulillahillazi ahyana amatana wa ilaihin ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dialah menjadikan bumi untuk kamu yang mudah untuk kamu jelajah. Maka jelajahilah ia segenap penjurunya. Makanlah sebahagian daripada rezekinya. Hanya kepadanya lah kamu semua akan wa ilaihin nusyur. Akhirnya, tuan-tuan, kita serah kembali kepada Allah. Kita dah tidur, kemudian kita bangkit balik. Alhamdulillah. Itulah kerajaan, pemerintahan, urus takbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sebut tadi, rupanya ada hadis pada kelebihan berkenaan dengan surah ini yang menceritakan tentang kelebihan. Dan Allah ceritakan bagaimana Nabi mengamalkannya sebelum tidur, baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, salasuna ayah Nabi sebut 30 ayat ini. Secara psikologinya kita belajar, tuan-tuan, kalau Nabi boleh buat, takkanlah kita ni yang banyak dosa ni apa semua ni, takkan kita tak boleh nak buat. Takkanlah kita tak nak bersahabat dengan surah ini. Takkanlah kita ni tak nak mendapat al-mani'ah al-munjiyah, penegah daripada azab kubur ini. Inilah yang kita serahkan secara mutlaknya. Kehidupan, urus takbir, cara hidup. Daripada kita hidup, kemudian kita mati, kemudian kita bangkit balik semula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk A. Dua benda lah saya bawa pada pagi ini. A, ada apa pada nama, pada surah Al-Mulk, Al-Waqiah. Al-Waqiah ni pemelihara lah. Istilah bahasa Arab ni penjaga, penyelamat, pencegah, al-mani'ah, al-munjiyah. Dan yang kedua ada hadis yang menyebutkan pada kelebihan surah Al-Mulk. Tiga hadis yang saya sebutkan tadi. Saya rasa cukup sekadar ini, tuan-tuan. Sebelum kita habis, ada apa-apa sebelum kita tangguhkan? Nanti kita jumpa balik. Nanti kita tengok. Dia ada satu ilmu namanya munasabah Al-Quran. Tapi biasanya munasabah Al-Quran ni direlatekan pada surah yang
terletak sebelum dan juga selepas. Nanti kita akan sebutlah kalau saya boleh masukkan tentang munasabah Al-Quran. Tuan-tuan, JVV kita kena tengok 114 surah ni kalau kita nak tunjuk satu-satu berkenaan dengan surah yang sebelum dan juga surah yang sebelah. Tapi lebih kepada surah ayat ilmu munasabah Al-Quran ni, dia relatekan dengan apa kaitan dengan surah sebelum ataupun terletak sebelum dengan apa kaitan dengan surah yang selepasnya. Dalam kitab tafsir banyak disebut tentang ilmu munasabah Al-Quran. Itu sedapnya tanya dalam ilmu tafsir tu tuan-tuan sebab lebih detail. Sebab itu pada awal pertemuan kita saya sebut, kita ada tadabbur, kita ada tafsir, lebih detail. Sebab itu saya lebih pada tadabbur ini lebih pada general dan kita buat secara lebih cepat. Tapi saya boleh simpanlah surah itu sebab nanti kita akan rujuk surah yang ke-76, surah 77 ni. Satu Quran lah kita akan sebut berkenaan dengan apa kaitan yang boleh kita sebut berkenaan dengan surah yang sebelum dia 76. Segi turutan ya, bukan daripada segi susunan. Macam yang Haji Razak sebut tadi. Dari segi turutan. Ini 77, 76 dia apa? 75 tu apa? Dia ada satu ilmu tu, munasabah Al-Quran. Dia lebih detail sebenarnya. Ya Haji, saya seboleh mungkin tak nak secara pendelitilan. Lebih kepada kita slot in sahaja. Jadi mungkin saya akan bawa pada bulan hadapan. Tuan-tuan, apa dia surah sebelum atau juga apa juga surah yang di segi turutannya berkenaan dengan surah Al-Mulk ini. 76 dia apa? 78 tu apa? Apa yang mungkin kaitan kita boleh ambil. Tapi dalam ilmu munasabah Al-Quran tu kalau tak terjawab pada ayat soalan Najah Fifi pun kita boleh, saya mungkin boleh masukkan berkenaan dengan surah Al-Mulk ini. Tuan-tuan, juzuk 29 ini sebelum dia juzuk 28, surah-surah yang sebelum dia, surah As-Saff, surah At-Tahrim, semuanya surah Al-Madaniyah kebanyakannya. 10 surah sebelum dia. Tengok tuan-tuan sebelum surah dia. Jadi tuan-tuan seolah susunan tu lagu mana kita dapat tuan-tuan ya. Surah berkenaan dengan Madaniyah tu terletak sebelum daripada surah yang Makiyah berkenaan surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan Al-Mulk Makiyah tapi surah-surah sebelum dia adalah surah-surah Madaniyah. Tuan-tuan kalau tengoklah surah-surah juzuk yang ada pada 29, 28, surah apa? Surah At-Tahrim, surah-surah sebelum dia, surah-surah At-Talaq, cerita tentang penceraian. Semua itu adalah surah-surah statusnya Madaniyah. Selepas peristiwa hijrah Nabi SAW. Kemudian Allah datangkan surah Al-Mulk berkenaan dengan tata cara pemerintahan urus takbir yang ditujukan pada Nabi SAW. Saya simpanlah soalan itu walaupun agak detail pedalaman lagi, dalam lagi benda tu. Ya, mungkin saya boleh slot in sahaja ke ataupun saya jumpa personal kepada Haji yang tanya tadi. Okay, ya. Yalah, kita bolehlah ambil apa pengajaran pada surah Al-Mulk itu. Hidup kita ini kita terikat dengan Al-Mulk itu. Ya, Al-Mulk itu. Secara urus takbir pemerintahan itu akhirnya kembali kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah Ji. Kalau kita jelmakan makna daripada sesirat daripada surah Al-Mulk itu, segala-galanya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kecil je lah. Kecil je lah, tak ada apa-apa je lah. Okey, ada apa lagi tuan-tuan? Ya. Tadi saya sebut dah tadi. Dia penurunan dan juga susunan ini secara tauqifi dapat. Tambahan lain ada saya sebutkan tadi. Ada yang disebut berdasarkan tadabburnya para sahabat dan juga yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada saya sebut pada awal persoalan pada tadi. Dan kebanyakan surah ini juga diambil daripada yang terkandung pada ayat dalam surah itu sendiri. Ya, secara tauqifi ni apa tuan-tuan? Dia dapat terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya tauqifi. Tawaw qafya, qafya faya. Tauqif. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal minal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah suratil asri subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina